Start bila buat? Tahun 2000 ni permulaannya sebagai hobi. Mula-mula tu sebagai hobi. Lepas tu kita jual tu, kita dah tengok-tengok memberi pulangnya. Nah, daripada hobi tu Jadi minat dia. minat tu timbul. Supaya orang mula-mula duk sai dah lah ni. Pas sai tu nak kasih. Gitu. Kawan akhirnya dia. Akhirnya. Penggemar ikan keli sememangnya agak ramai jika dihitung dengan jumlah pasaran ikan tersebut sendiri. Disebabkan hal berkenaan, penternak ikan berkenaan dianggap tidak menang tangan apabila permintaan terhadapnya semakin bertambah setiap bulan. Disebabkan itulah, penternak ikan keli sebenarnya pening kepala untuk memenuhi permintaan daripada pembeli apabila setiap kali bulan Ramadan menjelang bekalan ikan keli perlu ditambah. Jika tidak berbuat demikian, akan ada pembeli yang hampa kerana hasrat mereka untuk mendapatkannya kadang-kadang tidak kesampaian. Puncanya kekurangan benih-benih ikan dari pihak penternak. Salah seorang penternak dan pengusaha ikan keli yang sempat ditemui wartawan serial TV, Mat Soko bin Dolah atau tersohor dengan panggilan Abemat dari Kampung Cenderung Batu, Wakaf Baharu, Kelantan, mengakui hakikat itu bahawa penternak ikan sepertinya sering kehabisan benih ikan tersebut. Ini menurutnya kira-kira 5 bulan menjelangnya bulan puasa, ikan-ikan keli yang ada di kolamnya habis ditempah. Jika tidak dapat menghitung kesemua ikan-ikan berkenaan, pastinya kolam berkenaan tinggal kosong disebabkan ikan-ikan habis dijual. Puncanya kesukaran untuk mendapatkan benih-benih ikan terbabit, dan hal seumpama ini pernah dialaminya beberapa kali disebabkan hal berkenaan. Menurut Mat Syukur, projek ternakan ikan kelinya bermula pada tahun 2006. Projek tersebut pada awalnya adalah sebagai hobi masa lapang semata-mata. Namun setelah ikan berkenaan semakin matang, buat pertama kali beliau menjual ikan-ikannya itu kepada pembeli yang terdiri daripada restoran dan kedai-kedai makan serta individu di sekitar Wakaf Baharu itu. Dengan tidak disangkanya, dari pemerhatiannya, mendapati projek yang dianggap sebagai hobi itu memberikan pulangan yang agak lumayan juga. Bertolak dari situlah, dari sekadar hobi semata-mata, kemudiannya timbul minat. Akhirnya setelah difikir dan dihalusi, disebabkan projek berkenaan memberikan pulangan yang agak menarik, sedangkan modalnya agak rendah. Apatah lagi projek sedemikian rupa-rupanya dapat membantu mengatasi beban rezeki keluarganya, sedangkan sebelum ini dia tidak terfikir tentang itu. Mat Syukur menambah, purata pendapatan yang diperolehnya hasil jualan ikan kelinya itu di antara RM400 hingga RM500 sebulan dianggap sudah memadai baginya dengan jumlah ikan keli yang ada di dalam kolamnya yang berjumlah 20 buah kolam itu. Katanya, beliau mendapatkan bekalan benih ikan dari Kampung Juluk, Banggul, Kota Baru, Kelantan yang beliau beli dari seorang usahawan terkenal Kelantan bernama Raja Azhar. Sebuah tempat lagi di sebuah kampung di Pasir Mas yang dikenali Pak Chong, yakni berasal dari Kedah, iaitu individu pertama yang memperkenalkan benih ikan berkenaan di Kampung Cenderung Batu ini. Katanya, perbelanjaan membeli benih anak ikan itu berdasarkan saiz anak ikan itu sendiri. Kira-kira 15,000 ekor anak ikan keli dibelinya untuk tujuan projek ternakan ikan sebanyak 20 kolam itu. Ikan-ikan ini pula dikira berdasarkan ukuran saiznya, iaitu jika saiz 2 inci berharga 6 sen, manakala jika saiz 3 inci berharga 8 sen. Menurutnya, harga berkenaan dikira secara rawak dan bukannya harga pasaran. Menurut Abemat, setelah memperolehi benih ikan tersebut, ikan itu kemudiannya dimasukkan ke dalam kolam. Ikan itu dianggap matang dan boleh dipungut apabila berusia 4 bulan. Dalam usia ini, hanya separuh dari ikan yang ada dalam kolam berkenaan boleh ditangkap untuk dijual. Bermakna, jika ikan yang ada dalam kolam itu berjumlah 1,000 ekor, kira-kira separuhnya iaitu 500 ekor darinya boleh ditangkap untuk dijual.
kaedah ini dibuat adalah disebabkan ikan yang ada dalam kolam berkenaan mempunyai pelbagai saiz. Katanya, usia ikan yang boleh dijual itu adalah kira-kira 4 bulan, dianggap telah matang dengan beratnya kira-kira 250 gram seekor. Menurutnya, bukan usaha beliau sendiri untuk mendapatkan benih-benih ikan. Pihak KADA pernah memberikan bantuan anak-anak ikan kepada beliau selama 3 tahun sekali sejak beberapa tahun yang lalu. Selain Kerajaan Negeri Kelantan sendiri yang memperuntukkan bantuan benih ikan pada tahun 2009. Menurutnya, kebanyakan ikan-ikan beliau jualnya kepada pemborong ikan terkenal tadi bernama Raja Azhar. Pihak mereka datang sendiri ke sini. Selepas itu, ikan-ikan berkenaan beliau jual di sekitar Wakaf Baharu seperti dijual di Pasar Wakaf Baharu dan juga individu yang membeli terus dari beliau. Tentang pasaran ikan, beliau tidak bimbang sangat. Sebaliknya, apa yang merusakkan beliau ialah bekal ikan tidak mencukupi. Katanya, kejadian bekal ikan tidak mencukupi sering berlaku kira-kira 5 bulan sebelum bulan puasa. Ketika itu permintaan agak tinggi di mana pembeli sering menambah kuantiti belian menyebabkan bekal ikan yang dimasukkan sentiasa habis. Contohnya lazim berlaku jika sebelum ini bekalan dibeli kira-kira 10,000 ekor. Apabila tibanya bulan puasa, mereka akan menambah pembelian sebanyak 20,000 ekor untuk tujuan bulan puasa. Ini bermakna jika ada individu ingin membelinya atau jika beliau sendiri berhasrat ingin menjualnya kepada pembeli di kalangan pengusaha restoran dan kedai-kedai makan, sememangnya tidak tercapai. Disebabkan berlaku hal yang sedemikian, beliau akan menjualnya di mana saja yang ikan yang masih berbaki walaupun jumlahnya tidak seberapa. Tambah mak syukur, lazimnya individu yang datang membeli ikan berkenaan adalah terdiri daripada pengusaha-pengusaha kedai makan. Biasanya pihak berkenaan membeli kira-kira 3 kg sehari. Namun lazimnya peniaga-peniaga berkenaan jarang datang ke kolamnya untuk mendapatkan hasil yang segar. Sebaliknya, dibeli dari penjual-penjual ikan terbabit yang memperolehi bekalan darinya sendiri. Katanya beliau menjual ikan-ikan keli dengan harga RM5 sekilo. Sebaliknya, penjual ikan akan menjualnya kepada pembeli lain dengan harga RM7 sekilo. Ini bermakna peniaga ikan memperolehi lebih keuntungan dari harga yang dijualnya. Apabila ditanya adakah harga ikan sekilo sebanyak RM5 itu agak murah jika dibandingkan dengan harga-harga ikan lain yang kini semakin meningkat, beliau menjelaskan sememangnya harga tersebut paling murah jika dibandingkan dengan harga-harga ikan dari pengusaha lain khususnya ikan-ikan laut. Namun, itulah yang dapat dilakukannya disebabkan peternak ikan keli dalam kolam tidak ada persatuan yang dapat membantu dan membela kebajikan penternak-penternak sepertinya. Ditanya berapakah nilai sebenar yang patut dijual oleh beliau sebagai peternak ikan keli kepada pembeli. Katanya, harga ikan itu sepatutnya dijual paling rendah sebanyak RM7 sekilo. Sama seiring dengan harga ikan-ikan dari laut kerana beliau juga terpaksa membeli makanan-makanan ikan dan perlu memeliharanya dengan cermat. Jika tidak, ikan-ikan akan kurus dan mati. Kalau ikan-ikan dari laut sentiasa menghadapi masalah harga pasaran, beliau juga menghadapi masalah yang sama. Apatah lagi jika dibandingkan pihak nelayan kini memperolehi subsidi dari pihak kerajaan, sedangkan beliau sebagai peternak di darat tidak pernah memperolehi bantuan seumpamanya. Ini jelas apabila permohonannya sebelum ini untuk mendapatkan bantuan benih ikan juga masih gagal diperolehi sehingga hari ini. Misalnya untuk mendapatkan makan ikan seperti usus ayam itu, beliau terpaksa menampung minyak kenderaan ke tempat yang dimasukkan. Apatah lagi kadang-kadang makanan dari usus ayam itu sekarang ini bukan lagi boleh diperolehi secara percuma. Kesemuanya beliau perlu mengeluarkan modal yang secukupnya. Membicarakan tentang makanan-makanan yang patut diberikan kepada ikan-ikan keli tersebut, pada peringkat awal beliau memberikan ikan-ikan tersebut makanan khusus dikenali pellet, yakni makanan ikan diproses secara teknologi dalam bentuk biji yang dibelinya di kedai di mana makanan ini diberikan kepada ikan dalam masa sebulan. Dalam tempoh masa 1 hingga 2 minggu, ikan diberikan makanan pellet kecil. Manakala dari tempoh 2 minggu hingga sebulan pula, ikan-ikan akan diberikan pellet besar.
Selepas itu beliau memberikan perut dan usus ayam sahaja. Menurutnya, usus dan perut ayam amat mudah diperolehnya daripada tukang sembelih ayam yang diperolehnya di pasar-pasar yang berdekatan. Katanya nisbah penggunaan pelet dengan jumlah 2,000 ekor ikan dianggarkan kira-kira RM50 sahaja. Jumlah ini kecil disebabkan ada alternatif lain, iaitu penggunaan usus ayam itu tadi sebagai makanan ikan. Menurutnya, jika digunakan pelet secara berterusan kepada ikan, keuntungannya sukar diperoleh atau akan memperoleh kerugian jika dihitung dengan jumlah ikan itu. Cuma menurutnya, usus dan perut ayam itu perlu diikhtiarkan supaya bekalannya tidak tertangguh, memandangkan ikan-ikan keli perlu memperoleh makanan secara berterusan. Tentang daging-daging ikan juga amat berbeza di antara ikan-ikan yang diberikan makanan ikan yang dibeli di kedai dengan pemberian usus dan perut ayam. Ini kerana ikan-ikan yang memakan usus dan perut ayam keadaan dagingnya agak berlemak. Sebaliknya, ikan-ikan yang memakan pelet atau makanan khusus untuk ikan keadaan dagingnya normal. Namun, makanan seumpama ini perlu diberikan sepanjang masa. Bahkan ikan yang dijual juga akan meningkat kepada RM7 bergantung kepada nilai harga makanan itu berbanding dengan penggunaan usus dan perut ayam. Sebaliknya, supaya daging ikan menjadi keras dari kebiasaan kerana tidak semua cita rasa penggemar ikan kelinya itu gemar kepada dagingnya yang berlemak. Ketika ikan berkenaan akan dijual, ikan-ikan itu akan diberikan garam, menjadikan tubuh dan daging ikan-ikan tersebut agak kental sedikit apabila digoreng. Katanya lazimnya ikan-ikan keli yang sudah matang boleh dimuatkan dalam satu kolam, iaitu kira-kira 700 hingga 800 ekor sahaja, supaya ikan-ikan berkenaan sihat dan dapat bergerak bebas di dalam kolam tersebut. Bahkan terdapat dalam sebuah kolam boleh memuatkan kira-kira 1,000 ekor dan 2,000 ekor ikan. Berdasarkan keadaan kolam yang dibinanya itu, purata keseluruhan ikan-ikan keli yang ada di kolamnya itu berjumlah 40,000 ekor dan modal yang dikeluarkan untuk hal berkenaan kira-kira RM2,000. Bermakna apabila ikan berusia 4 bulan, sebahagian ikan dalam kolam itu boleh dijual. Jika dalam sebuah kolam menempatkan 1,000 ekor, separuh dari ikan-ikan itu boleh dijual kepada pembeli. Berhubung penggunaan air dalam satu-satu kolam bagi ternakan ikan keli tidak memerlukan air yang banyak kerana ikan-ikan keli mampu bernafas walaupun dalam keadaan air yang keruh. Ini menurutnya, ikan keli mengandungi liang untuk menyeduh oksigen terletak di atas kerana ikan keli mempunyai 2 insang. Salah satunya insang berbentuk bulat yang bertindak sebagai penapis oksigen.